Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Atikah binti Osman, nombor matrik D2020-1092791. Saya akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Analisis Peranan Zakat terhadap Pencapaian Akademik Mahasiswa di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya akan mulakan pembentangan dengan bab 1. Di awal bab 1, saya akan mula menjelaskan berkaitan dengan latar belakang kajian terlebih dahulu. Pendidikan merupakan satu keperluan asas yang perlu dipenuhi oleh semua manusia kerana pendidikan mampu mempengaruhi taraf kehidupan seseorang individu. Namun, tidak semua individu mampu memilikinya disebabkan oleh faktor kewangan. Bahagian betul zakat pendidikan merupakan antara alternatif lain yang dapat membantu para pelajar mendapat pendidikan yang selayaknya. Tambahan pula, pelajar merupakan antara golongan yang layak menerima bantuan zakat kerana mereka terdiri di dalam golongan asnaf fisabilillah. Zakat pendidikan dilihat mampu membantu pelajar dalam pelbagai aspek. Berdasarkan kepada kajian Muhammad Nur Azlan Mak Ismail dan Nur Aini Ali pada tahun 2020 menjelaskan bahawa zakat bukan hanya membantu pelajar dari sudut kewangan tetapi juga memberikan pelbagai manfaat kepada pelajar. Antaranya, zakat mampu mempengaruhi pencapaian akademik mahasiswa. Kajian ini dijalankan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Di Universiti Pendidikan Sultan Idris terdapat satu institusi yang bertanggungjawab dalam menguruskan dana zakat, iaitu WIZAS atau Pusat Wakaf Endowment Zakat Khairat dan Sedekah. Seterusnya, terdapat 3 permasalahan kajian yang menyatakan. Yang pertama, pelajar memandang rendah akan keupayaan zakat ianya. Yang kedua adalah yang pelajar tidak mendari akan kewujudan zakat dan juga institusi yang memberikan zakat di universiti. Dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan walaupun terdapat banyak kajian yang dijalankan berkaitan zakat, namun kajian berkaitan peranan zakat pendidikan terhadap pencapaian akademik sangatlah sedikit. Seterusnya, terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, untuk menganalisis tahap kefahaman zakat dalam kalangan pelajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang kedua, untuk mengenal pasti kepentingan bantuan zakat pendidikan terhadap pelajar di USI. Dan yang ketiga adalah untuk mengenal pasti peranan zakat pendidikan terhadap pencapaian akademik mahasiswa di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kepentingan kajian. Pertama, kajian ini penting untuk pengkaji, yang mana kajian ini boleh dijadikan sebagai rujukan. Yang kedua, kajian ini penting kepada mahasiswa kerana kajian ini dapat membantu pelajar untuk mengetahui lebih dalam lagi berkaitan peranan ataupun kesan zakat pendidikan terhadap akademik mereka. Yang ketiga ialah kajian ini penting kepada universiti, yang mana kajian ini dapat dikatakan sebagai panduan ataupun rujukan kepada universiti bagaimana mereka untuk membantu pelajar dan juga untuk menambah baik fungsi pusat zakat di universiti. Selain itu, kajian ini juga penting kepada dua pihak lain, iaitu masyarakat dan juga Majlis Agama Islam Negeri. Seterusnya, saya akan bentangkan berkaitan bab 2 lah. Fisabilillah bermaksud orang yang berjuang di jalan Allah. Pada zaman dahulu, fisabilillah ini adalah orang-orang yang berperang secara sukarela untuk memperjuangkan kalimah Allah. Berdasarkan kepada pendapat Yusuf Al-Qaradawi, terdapat 2 pendapat berkaitan dengan makna fisabilillah. Golongan yang pertama adalah golongan yang menyempitkan makna fisabilillah, yang mana golongan ini menghadkan makna fisabilillah hanya untuk orang yang berjihad jalan Allah sahaja. Manakala golongan yang kedua adalah golongan yang memperluaskan makna fisabilillah, iaitu fisabilillah ini berkaitan dengan apa-apa sahaja perkara ataupun perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah dan juga perkara itu bersama membawa kepada kebaikan. Maka pelajar merupakan golongan yang layak menerima zakat di bawah golongan asnaf fisabilillah kerana perbuatan menuntut ilmu adalah dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Seterusnya, terdapat 3 kepentingan zakat pendidikan. Yang pertama, zakat pendidikan dapat membendung masalah kecederaan pendidikan dan meningkatkan taraf hidup. Berdasarkan kepada kajian Muhammad Muhammad Zaki dan Jasmine Sulung pada tahun 2019 menyatakan bahawa zakat pendidikan sangat penting kepada golongan asnaf kerana dapat membantu mereka daripada terjejar mendapat pendidikan yang sepatutnya. Selain itu, zakat ini juga dapat membantu mereka meningkatkan taraf hidup dan keluar daripada belenggu kemiskinan. Kepentingan yang kedua adalah meningkatkan kualiti pendidikan. Dengan adanya pengagihan bantuan zakat pendidikan dapat membantu pelajar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Dan kepentingan yang terakhir adalah zakat pendidikan dapat mengurangkan ketidaksetaraan dalam sosial. Seterusnya terdapat 3 teori yang dinyatakan dalam kajian ini. Yang pertama ialah ekonomi itu sumber daya manusia, yang mana dengan adanya apabila seseorang itu memiliki pendidikan yang tinggi, maka dapat menghadirkan pekerja yang berkemahiran, berkualiti tinggi dan juga berpengetahuan luas tentang satu bidang pekerjaan. Maka ini memberi kesan terhadap sumber daya manusia. Yang kedua berkaitan dengan agama, yang mana agama itu pendidikan, yang mana pendidikan merupakan satu perkara yang sangat dituntut dalam Islam, namun tidak semua orang mampu memilikinya. Oleh itu, dengan adanya bantuan zakat yang diagihkan, maka semua orang dapat memiliki pendidikan yang sepatutnya. Dan yang terakhir adalah masyarakat, yang mana zakat dan masyarakat sangat berkait rapat antara satu sama lain. Tanpa masyarakat, bagaimanakah dana zakat itu dapat dikumpulkan? Dan tanpa zakat,
bagaimanakah masyarakat dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. Seterusnya adalah bab 3. Dalam kajian ini menggunakan dua pendekatan, iaitu kualitatif, iaitu menggunakan kaedah tinjauan kepustakaan dan dokumentasi. Kajian ini dijalankan dengan merujuk kepada kajian-kajian lepas telah dijalankan oleh pengkaji-pengkaji lain. Dan pendekatan yang kedua adalah kualitatif, iaitu kajian ini dijalankan dengan mengedar borang soal sidik secara atas talian, iaitu Google Form, kepada mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jumlah sampel yang digunakan dalam kajian ini adalah 84 responden. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan bab 4. Hasil analisis objektif 1 menunjukkan bahawa ke-10 item ini mempunyai tahap skor min yang sama, itu sederhana, tapi nilai min yang berbeza. Nilai min yang paling rendah adalah item yang ke-9 dengan nilai 2.51 dan nilai sisa yang awal adalah 0.799, dengan kenyataan bahawa orang bukan Islam layak menerima zakat. Maka ramai mahasiswa tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Hasil analisis objektif 2 menunjukkan nilai yang signifikan, iaitu nilai korelasi PSN adalah 0.399. Ini menunjukkan bahawa hubungan di antara dua pemboleh tidak bersandar, iaitu kepentingan zakat dan kefahaman zakat, adalah positif. Hasil analisis objektif 3 menunjukkan bahawa kedua-dua pemboleh tidak bersandar dan juga pemboleh bersandar mempunyai hubungan tidak signifikan kerana kedua-duanya mempunyai nilai signifikan yang tinggi, yang melebihi 0.05, iaitu yang mana kefahaman mempunyai nilai signifikan 0.982, manakala kepentingan mempunyai nilai signifikan sebanyak 0.270. Manakala nilai koefisien bagi kefahaman adalah negatif 0.012 dan juga bagi kepentingan adalah 0.144. Terus adalah bab 5. Kesimpulannya, tujuan kajian ini dijalankan bertujuan untuk menganalisis peranan zakat terhadap pencapaian akademik mahasiswa di UST. Hasil daripada kajian menunjukkan bahawa tahap kefahaman mengenai zakat dalam kalangan para pelajar berada pada tahap yang memuaskan, iaitu yang mana para pelajar mempunyai pengetahuan yang luas, mempunyai ilmu mendalam berkaitan dengan konsep zakat. Yang kedua adalah menunjukkan bahawa kefahaman zakat sangat berkait rapat dengan kepentingan zakat, yang mana apabila pelajar mempunyai kefahaman yang tinggi berkaitan zakat, maka mereka juga menyadari bahawa zakat ini sangat penting terhadap akademik mereka. Diraih analisis mendapati bahawa kefahaman dan kepentingan zakat pendidikan tidak mempunyai hubungan tidak signifikan dengan peranan zakat terhadap pencapaian akademik mahasiswa. Ini menjelaskan bahawa zakat pendidikan yang diagihkan tidak mampu mempengaruhi pencapaian akademik mahasiswa. Seterusnya, saya akan menjelaskan cadangan yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat. Cadangan yang pertama ditujukan kepada institusi zakat, yang mana institusi zakat ini perlu memperbanyakkan lagi bentuk bantuan zakat mengikut keperluan mahasiswa. Seterusnya dicadangkan kepada pengkaji, yang mana dicadangkan kepada pengkaji untuk memperbanyakkan lagi kajian berkaitan kesan ataupun peranan zakat pendidikan terhadap pencapaian akademik mahasiswa, kerana sepanjang kajian dijalankan didapati bahawa kajian berkaitan kesan pengagihan zakat pendidikan sangatlah sedikit berbanding dengan kajian berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran zakat. Cadangan terakhir ditujukan kepada pihak universiti, yang mana dicadangkan kepada pihak universiti untuk mengadakan program-program berkaitan zakat. Ini bagi memberi kesedaran kepada para pelajar berkaitan dengan kewujudan pusat zakat universiti, yang mana dapat memberikan bantuan kepada mereka yang menghadapi masalah kewangan, dan juga dapat memberikan kesedaran kepada mereka bahawa zakat mampu memberikan impak terhadap kehidupan mereka, mampu memberikan pengaruh terhadap pencapaian akademik mereka. Seperti dinyatakan di bahagian pemasaran kajian tadi, bahawa pelajar tidak mendari akan kewajiban zakat, dan pelajar juga merendah akan keupayaan zakat dalam kehidupan mereka. Oleh itu, program-program seperti ini perlulah dijalankan bagi memberikan kesedaran kepada mereka berkaitan zakat. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.